kau semua. Salam. Weh, ni lama nampak. Sehat? Sihat. Weh ni, Ya, Man. memandangkan kau kat sini kan, aku ada soalan berkenaan dengan perancangan. Boleh kau terang kat aku tak? Macam mana nak jawab soalan ni? Okey, pasal perancangan ni, sebelum tu kita kena tahu dulu apa itu perancangan. Okey. Perancangan ni ialah usaha-usaha mengenal pasti matlamat yang hendak dicapai dan penetapan cara untuk mencapai matlamat tersebut sesuai dengan keupayaan yang dimiliki. Satu proses menunjukkan objektif yang dikehendaki dan seterusnya membina strategi-strategi tindakan yang sesuai dan terbaik dengan mengambil kira faktor-faktor dalam organisasi. Itu ialah perancangan. Dan juga mengambil faktor-faktor persekitaran luaran yang akan mempengaruhi perjalanan sesebuah organisasi untuk mencapai objektif tersebut. Faham? Oh, maksudnya macam ni lah. Perancangan ni maksudnya satu proses yang menentukan objektif yang dikehendaki kan? Dan cara kita membina strategi untuk kita mencapai objektif organisasi tersebut. Betul? Betul? Lepas tu Iqmal, perancangan ni dia ada 3 proses. Proses yang pertama ialah mengenal pasti matlamat atau objektif bagi aktiviti yang bakal dilaksanakan. Objektif tersebut mestilah rasional, praktikal, boleh diukur dan boleh dicapai. Matlamat sesuatu perancangan juga mestilah berhierarki dan rangkaiannya tercapai. Untuk proses kedua pula, organisasi itu perlulah menilai keupayaan sumber dan persekitaran. Aktiviti yang dirancang oleh sesebuah organisasi itu perlulah menghitung jumlah bajet yang mencukupi, bekalan atas sumber juga semuanya mudah didapati dan melihat keadaan persekitaran sama ada aktiviti tersebut sesuai atau tidak untuk dilaksanakan di lokasi yang dipilih oleh sesebuah organisasi itu. Untuk proses terakhir iaitu proses ketiga, sesebuah organisasi itu perlulah membuat pelan tindakan untuk merancang yang ingin dilaksanakan. Sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti yang dirancang, pihak organisasi perlulah mengatur strategi yang sistematik agar matlamat perancangan tersebut berjaya dicapai. Oh, jadinya proses perancangan ni dia ada 3, iaitu yang pertama mengenal pasti matlamat, yang kedua menilai keupayaan sumber dan persekitaran, dan yang ketiga ialah pelan tindakan. Ya, betul tu. Selain itu, terdapat juga beberapa kepentingan perancangan yang baik. Perancangan yang terbaik terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah kepentingan perancangan yang baik ini terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah kepentingan perancangan yang baik dapat membantu pengurusan masa. Yang kedua, mendapatkan pengawalan yang baik. Yang ketiga adalah membantu organisasi menangani risiko, dan yang terakhir adalah membantu sumber mengelakkan pembaziran. Yang pertama adalah membantu pengurusan masa. Perancangan yang diuruskan dengan baik akan dapat membantu organisasi mengurus masanya dengan baik. Oleh itu, terdapat beberapa panduan dalam pengurusan masa yang baik. Yang pertama adalah berkata tidak pada pengurusan yang tidak mustahak. Jangan terperangkap dalam rutin organisasi. Yang ketiga adalah wujudkan cara menapis panggilan telefon yang diterima. Yang keempat adalah jangan habiskan masa yang panjang dengan yang tiada temu janji. Yang penting. Seterusnya adalah kepentingan perancangan yang baik. Yang kedua adalah dapat membagi kawalan. Langkah-langkah dan tindakan pelaksanaan wujud hasil dari outcome, iaitu perancangan. Setiap langkah dan tindakan pelaksanaan akan melalui proses pemantauan. Selain itu juga, proses pemantauan ini merupakan salah satu dari mekanisme kawalan yang amat berkesan. Tujuan pemantauan amat mudah. Ia diwujudkan agar tindakan dilaksanakan mengikut perancangan dan hasilnya tidak sesasar dari matlamat yang telah ditetapkan. Yang ketiga,
Yang ketiga, kepentingan perancangan yang baik adalah membantu organisasi menangani risiko. Kepentingan perancangan yang baik yang ketiga adalah membantu organisasi menangani risiko. Perancangan bergantung kepada kreativiti CEO dan pembuat keputusan organisasi untuk memutuskan pendekatan terbaik untuk menangani setiap risiko. Ada risiko yang boleh dielakkan sekadar berhati-hati dengan perkembangannya. Ada pula yang terpaksa ditangani secara berhadapan dan perlu dihapuskan, dan ada juga risiko yang sekadar perlu dikurangkan momentumnya sahaja. Dan perancangan membantu mengoptimumkan sumber dan mengelakkan pembaziran. Perancangan dapat memberikan panduan kepada pihak pelaksana untuk menggunakan sumber dalam kuantiti dan jumlah yang sesuai. Malah, dengan adanya perancangan yang teratur, sumber yang pelbagai ini dapat diakhirkan secara saksama berdasarkan keperluan di setiap bahagian dan unit. Okay, Naim, dah otak aku dah tepu lah. Asyik cerita pasal apa, faktor ni kan. Dah lah yang present pun macam slide lah. Bukan nak explain dari apa, dari sendiri kan. Jadi apa kata, mungkin korang ada tahu tentang sejarah perancangan. Mungkin korang boleh cerita. Hikman, berkaitan sejarah ni saya ada sedikit pengetahuan lah berkaitan dengan perancangan ni, iaitu perancangan ni ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah SAW kita, iaitu melalui penyebaran Islam. Kita tahu bahawa penyebaran Islam Rasulullah ni terbahagi kepada dua, iaitu secara siriyah, yakni secara diam-diam ataupun tersembunyi, dan ada secara terang-terangan ataupun jahriyah. Kenapa Rasulullah SAW buat begitu? Kerana untuk menyebarkan ajaran Islam tu supaya ajaran Islam diterima oleh semua orang. Yang ni kita dapat lihat bahawa Islam tu diterima oleh ramai masyarakat Arab ketika tersebut. Bahkan yang pertama sekali masuk Islam adalah isteri Rasulullah SAW sendiri, iaitu Sayyidatina Khadijah masuk Islam. Dengan sebab kebijaksanaan Rasulullah ni menyebar kebijaksanaan Rasulullah di dalam perancangan ni menyebabkan Islam tu diterima oleh masyarakat umum sehingga sampai pada kita sekarang ni. That's all. Oh, dari ni baru betul kita punya cara explanation. Bukannya balik. Jom, dah masuk waktu solat kan? Jom lah. Jom kita solat berjemaah. Jom. Sampai korang dah habis ni study group kan? Itulah, tak rancang baik-baik. Tak boleh, jangan kita solat. Jom. Jom.